Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang mulia saudara pengurusi dan yang saya kasihi, hadirin hadirat, muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan diberkatinya, insya-Allah. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah berkenaan dengan fiqh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Bukhari. Saya berharap peserta pada pagi ini sudah mendapat semuanya nota. Katanya akan diedarkan nota. Nota yang ada di tangan saya ni mungkin nanti tak sama muka suratnya. Kalau ada satu boleh. Tak sama muka surat, tapi benda yang sama juga, insya-Allah. Sama. Lain. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu insya-Allah muqaddimah muka surat 1. Imam Bukhari telah mewariskan lebih 20 buah kitab kepada generasi di belakangnya. Nota yang saya berikan itu ada di belakang, ya. Di belakang itu boleh tuan-tuan dan puan-puan semua lihat di belakang itu nombor sesuai dengan nombornya. Yang ni apa nama, kalau kitab tu 20 yang saya sebutkan mana apa namanya, di belakang itu disebutkan. Tetapi yang termasyhur dan merupakan karya agungnya ialah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Inilah nama lengkap kepada kitab Sahih Bukhari yang terkenal itu. Kitab ini lebih terkenal dengan nama ringkasnya Al-Jami'us Sahih atau Sahih Al-Bukhari. Ia selain memuatkan fiqh Bukhari dalam arti yang umum, memuatkan juga fiqhnya dalam arti yang khusus. Terlebih dahulu saya nak bahagikan fiqh Imam Bukhari itu kepada dua. Satunya fiqh umum, yang kedua ialah fiqh yang khusus, seperti yang sedia dimaklumi dalam masyarakat Islam. Fiqh, kitab fiqh, misalnya itu fiqh khusus. Dia ada ya. Dia ada dua sebenarnya fiqh itu, iaitu fiqh dalam arti yang umum. Fiqh dalam arti yang umum ini merangkumi akidah, ilmu akidah, usuluddin itu pun dinamakan fiqh juga. Sebab itu kita dapati di kalangan ulama kita, misalnya Imam Abu Hanifah, kitab akidahnya dengan nama Al-Fiqhul Akbar, fiqh besar. Cuma dia ada nama fiqh besar, fiqh kecil begitulah. Fiqh kecil itu fiqh yang umum kita maklum. Fiqh dalam artinya yang luas, dengan arti kefahaman yang mendalam tentang agama.
itu juga sebenarnya terkandung di dalam Sahih Bukhari sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan untuknya, nescaya diberi kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Apa yang disebut oleh Nabi sebagai fiqh di dalam hadis ini bukan fiqh dengan makna yang khusus seperti yang kita maklum sekarang ni, yang membicarakan tentang halal, haram, najis, suci dan sebagainya. Hukum hakam itu yang umumnya ulama membahagikan kepada 4 bahagian, iaitu ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Itu bukan itu, tetapi lebih luas lagi daripada itu, iaitu dengan makna kefahaman yang mendalam tentang agama. Begitu juga di dalam Al-Quran ada juga sebut fiqh, tapi dengan makna yang umum itu juga. Dengan makna itu juga, yaitu dalam firman-Nya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada satu golongan daripada umat Islam yang mendalami agama. Mungkin sampai kena pergi ke luar negara jauh. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bila pulang, mereka memberi peringatan kepada umat di belakang, hasil daripada ilmu yang diperolehi mereka di luar. Mengikut salah satu tafsirannya begitulah, yakni umat Islam dituntut mendalami ilmu agama dengan artinya yang luas. Itu juga tersebut di dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Jadi Imam Bukhari tidak menumpukan perhatiannya kepada fiqh dengan arti yang khusus yang tersebar di kalangan ahli-ahli fiqh atau fuqaha sahaja. Bahkan kitabnya juga mengandungi fiqh dalam arti yang umum. Sebab itu kitab Sahih Bukhari ini mengandungi juga tentang akidah, tentang sirah, maghazi, sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manaqib, riqaq dan lain-lain. Merangkumi semua yang berkaitan dengan agama. Itu semua ada dalam Sahih Bukhari. Jika dilihat kepada fiqhnya yang umum, anda akan mendapati Imam Bukhari sebagai seorang alim yang luar biasa kealimannya dan kedalaman fahamnya dalam pelbagai aspek ilmu Islam. Ini kerana kitab Sahih Bukhari merupakan kitab jami' yang sekurang-kurangnya mengandungi 8 bab besar, iaitu ini kitab hadis ini dia ada terbahagi kepada banyak bahagian pula, banyak jenis pula. Salah satu yang popular ialah kitab jami'. Bila disebut jami', tadi dalam tajuk kitab Sahih Bukhari Al-Jami'us Sahih. Bila saja sebut jami', mesti kitab itu mengandungi sekurang-kurangnya 8 bidang, 8 perbincangan. Kemudian kalau kita tinjau lagi kitab-kitab hadis yang lain, banyaklah jenis-jenis macam musnad, musnadat, mustakhraj, mustadrak, arba'inat, kitab hadis arba'in yang kita maklumnya, yang masyhur di kalangan kitanya arba'in Imam Nawawi saja. Pada ulama-ulama banyak mengarang kitab-kitab arba'in itu, iaitu kitab yang mengumpulkan 40 hadis, tak kiralah dalam bidang apapun. Itu dipanggil arba'inat, sunan dan sebagainya. Banyak sekali pecahannya. Bila kata kitab jami', ini antara kitab hadis yang paling lengkap kerana sekurang-kurangnya ia mengandungi 8 bahagian ya. Yang pertama akidah, tapi semuanya berlandaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari sebagaimana biasanya memulakan
pada umumnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Akidah. Yang kedua, hukum hakam. Yang ketiga, fitan, tentang fitnah-fitnah yang berlaku di sepanjang sejarah umat. Yang keempat, adab, akhlak dan etika. Yang kelima, sirah dan sejarah. Yang keenam, riqaq, iaitu hadis-hadis yang sebenarnya kalau zaman kemudian ini dipanggil tasawuf. Tasawuf dalam hadis ialah riqaq, dipanggil riqaq. Sebenarnya sudah mencukupi, bahagian itu pun sudah mencukupi untuk menjadikan seseorang itu hatinya bersih, ikhlas dan mempunyai sifat-sifat yang mulia, di samping tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela. Sebenarnya sudah mencukupi dengan hadis-hadis dalam kitab Ar-Riqaq. Yang ketujuh, tafsir. Dan yang ke-8, manaqib. Ini ada nota 2, tengok di belakang. Ini sekurang-kurangnya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan kitab Sahih Bukhari itu, ia mengandungi lebih lagi daripada 8 sebenarnya. Lebih lagi daripada 8. Misalnya di dalam Bukhari juga ada bab atau kitab yang khusus tentang tib, perubatan, dan banyak lagi yang lain. Itu yang saya sebutkan pada nombor 2, nota 2 di akhir ini. Cuba lihat nota 2 ya, muka surat 22. Jika diperhatikan kitab-kitab jami', sebenarnya anda akan mendapati ia mengandungi lebih daripada 8 bab besar seperti tersebut di atas. Ini kerana kitab jami' itu pasti juga mengandungi bab-bab atau kitab-kitab berikut, seperti Kitabur Ru'ya, tentang mimpi sebagai panduan dalam kehidupan muslim. Kitabut Tib, pasal perubatan. Kitabul Fadail, kelebihan. Kitabul Jihad, maghazi. Kitab Bad'il Khalq, tentang kejadian alam, proses kejadian alam. Kitabul Hiyal, helah-helah, di dalam fiqh yang diamalkan oleh masyarakat Islam. Helah-helah, berapa bentuk helah, itu pun ada juga di dalam kitab Bukhari. Jadi sebenarnya ia tidak terhad setakat 8 sahaja, sebenarnya lebih lagi daripada itu. Perbincangannya sangat luas. Dengan menyusun kitab istimewanya ini dalam bentuk kitab jami', Imam Bukhari sebenarnya mahu mengemukakan satu panduan agama yang lengkap, berpandukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperakui tinggi tahap kesahihannya. Beliau sama sekali tidak bermaksud mengumpulkan hadis-hadis yang tinggi tahap kesahihannya semata-mata, malah melalui bab-bab dan tajuk-tajuk ciptaannya beliau bermaksud mengajarkan metod istinbat di samping istikhraj masail dan nukat daripada hadis-hadis tersebut. Selain itu beliau juga mahu ijtihadatnya dalam memahami hadis-hadis ahkam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakam dalam sebuah kitab yang berasaskan hadis-hadis nabawiyah. Itu maksud Imam Bukhari. Maknanya dia nak membincangkan tentang segala perkara yang perlu dalam persoalan agama. Apa yang diperlukan, itu ditunjukkan oleh Imam Bukhari. Dia mengajar bagaimana cara nak menyimpulkan sesuatu hukum atau sesuatu pengajaran daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak mengeluarkan masalah, bagaimana menggunakan ijtihad, dan apa poin-poin yang menarik yang terdapat di dalam sesuatu hadis itu. Imam Bukhari mengajarkan dengan sebaik mungkin, dan ini dapat kita rasai kalau kita belajar secara khusus kitab Sahih Bukhari itu sendiri.
tetapi semuanya berpandukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berpandukan pendapat manusia biasa, tidak, tapi berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pula adalah yang berada pada tahap tertinggi dalam kesahihannya. Itu yang istimewanya. Itu yang istimewanya. Kerana itu tepat sekali kata-kata seorang muhaddis terkenal dari Pakistan, pengasas Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Karachi, tempat saya sendiri pernah belajar dahulu, yaitu Al-Allamah Maulana Muhammad Yusuf Al-Banuri, bahawa innal Bukhari arada an yusannifa kitaban fid din qabla an yusannifa kitaban fil hadith. Sebenarnya Imam Bukhari bermaksud menulis sebuah kitab tentang agama lebih daripada maksudnya menulis sebuah kitab hadis. Maknanya Imam Bukhari tulis kitab sahih dia tu bukan semata-mata untuk kitab hadis, bahkan lebih kepada kitab panduan beragama dalam kehidupan seseorang muslim itu secara keseluruhannya, tak kira dari sudut mana sekalipun. Itu maksud dia sebenarnya. Kebenaran kata-kata Maulana Muhammad Yusuf Al-Banuri itu dapat disaksikan sendiri oleh sesiapa sahaja yang mempelajari Sahih Al-Bukhari daripada guru yang mursyid, ya, atau membacanya dengan berpandukan syarah-syarah yang mu'tabar. Dalam kesempatan yang terhad ini, penulis akan cuba mengemukakan sekelumit fiqh Al-Bukhari dalam kedua-dua bentuknya. Yang saya nak sebut hari ini adalah sangat ringkas sebagai contoh sahaja. Alhamdulillah, Allah SWT telah memberi peluang kepada saya di mana saya dapat mengajar dan menulis sudah agak banyak juga tentang Bukhari ini. Jadi tuan-tuan boleh lihat ada rakaman-rakamannya, tengoklah di situ. Sebab nak sebut semua dalam masa yang ringkas ini tak mungkin. Jadi saya yang sebut dalam ini sekadar contoh sahaja, contoh sahaja. Satu, fiqh Bukhari dalam arti yang umum. Apakah yang dimaksudkan dengan fiqh Bukhari dalam arti yang umum? 1.1, fiqh dalam arti yang umum bermaksud kedalaman fahaman tentang agama, dan ini dapat difahami daripada yang saya baca tadi, tak perlu kita ulang dah. Dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. 1.13 ya, muka surat 3 tu, fiqh Bukhari dalam arti yang umum itu sesungguhnya dapat dikesan pada penyusunan dan persembahan bab-bab dan tajuk-tajuk serta hadis-hadis di dalam kitab sahihnya sendiri. Dan ini dapat dilihat umpamanya pada poin-poin berikut. Nak tahu fiqh dia dalam arti yang umum, tengok beberapa perkara ni. Kita akan nampaklah di situ fiqh Bukhari dalam arti yang umum. 1, kesesuaian dan kesinambungan di antara satu kitab dengan satu kitab yang lain. Dari awal kitab Sahih Bukhari hingga ke akhirnya. Bab besar itu dipanggil kitab, bab-bab kecil di bawah bab besar itu dipanggil bab. Itu cara penyusunan kitab Sahih Bukhari. Tajuk besar yang umum banyak bab di bawah itu dipanggil kitab. Misalnya Kitabur Ru'ya, kitab pasal mimpi. Di bawah tu ada banyak bab. Begitu. Cara dia susun bab-bab itu, kitab-kitab dan bab-bab dia tu dari awal hingga akhir, jika kita perhatikan dia ada kait mengait satu sama lain. Macam air sungai yang mengalir berterusan, tidak ada henti-hentinya. Begitu nampak. Dia cukup menarik, saling ada kaitan. Bukan bab yang kedua misalnya tak ada kaitan dengan yang pertama, tidak. Bahkan daripada bab yang pertama sampai ke akhir kitab itu dia ada maksudnya. Ini yang unik, ini yang unik dan menarik sebenarnya di dalam Sahih Bukhari, kerana dia cuba mengaitkan
antara satu kitab dengan satu kitab dan satu bab dengan satu bab. Bukan senang nak buat begitu sebenarnya dalam sebuah kitab, sebuah buku, bukan senang. Ini kerja orang-orang yang hebat seperti Imam Bukhari saja. Ada nota tu di belakang, nak tengok contoh, tengok di belakang. Tengok di belakang. Apa kata ulama dalam syarah hadis, dia memang sudah sebut apa kaitannya sampai ke akhir. Begitulah. Yang ketiga, penggunaan sirah tamrid di dalam tarjamatil bab untuk menunjukkan kedhaifan sesuatu riwayat, atau riwayat itu adalah riwayat bil makna, bukan bil lafzi. Atau boleh jadi juga beliau bermaksud menyatakan bahawa riwayat itu adalah riwayat mukhtasarah. Bagaimanapun pada kebiasaannya, penggunaan sirah tamrid oleh Imam Bukhari menunjukkan riwayat yang tersebut selepas itu adalah dhaif. Sirah tamrid ada digunakan oleh Imam Bukhari. Sirah tamrid ini iaitu perkataan macam yuqalu, qila, dzukira dan sebagainya, dikatakan atau kata orang atau kononnya, begini-begini. Ini lafaz ini ada digunakan oleh Imam Bukhari. Biasanya Imam Bukhari guna lafaz ini untuk menunjukkan sesuatu, dan yang ini ada di dalam tajuk bab. Tajuk bab yang dibuatnya, kadang-kadang tajuk bab dia tu panjang, tajuk bab itu. Dalam tu di celah-celah tu dia masukkan hadis, dia masukkan asar sahabat, yang mana hadis-hadis itu bagi dia adalah dhaif. Ini antara cara dia. Dhaif, mungkin dhaif, tidak semesti dhaif, tidak semesti dhaif. Ada kalanya dia nak mengisyaratkan kepada riwayat secara ringkas, ada kalanya dia nak meriwayatkan, nak mengisyaratkan kepada riwayat itu adalah riwayat bil makna, bukan lafaz yang betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tetapi perawi telah meriwayatkannya berdasarkan makna. Jadi ini maksud Imam Bukhari kadang-kadang bila dia guna perkataan yuqalu, qila, dzukira dan sebagainya dalam bentuk sirah tamrid. Tapi biasanya bila dia guna begitu, dia nak mengisyaratkan kepada hadis itu adalah hadis dhaif. Ini cara Imam Bukhari. Jadi kalau orang kata dalam Bukhari ada hadis dhaif, ya betul, memang betul. Tapi umumnya dalam tarjamatil bab, dalam tajuk bab yang dibuat itu, dan dia ada maksud dia yang tersendiri. Ada maksud dia yang tersendiri. Kadang-kadang dia tidak nak mengkritik, nak menolak hadis itu pun tidak. Tetapi dia isyarat hadis itu bukan dhaif pun, sahih, tapi tidak menepati syarat dia. Bila tidak menepati syarat dia, dia akan masukkan dalam tajuk bab, dan dia akan disebut dengan sirah tamrid kadang-kadang. Ini benda yang perlu dipelajari betul-betul. Kalau tidak, kelirulah, kita tak fahamlah, tak faham. Yang keempat, penggunaan ungkapan qala fulan, qala lana, qala li, wa dzakara lana dan dzukira li adalah untuk menunjukkan bahawa riwayat yang tersebut selepas itu diambilnya secara mudzakarah, ard atau munawalah, bukan secara tahdits atau sama'. Ini kehalusan cara Imam Bukhari dalam menyampaikan hadis. Dia guna perkataan macam ni. Bila dia guna macam ni, ini isyarat kepada hadis itu diterimanya secara mudzakarah. Secara mudzakarah ni dalam istilahnya maksudnya ialah Imam Bukhari terima secara tidak langsung lah. Misalnya dalam satu perbualan dengan gurunya, bukan secara rasmi, dalam kelas khusus, bukan begitu. Itu dipanggil secara mudzakarah. Dia berbeza. Hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari, diambilnya daripada gurunya secara mudzakarah, itu berbeza daripada hadis yang dikemukakannya secara musnad, iaitu dengan katanya haddatsana, itu tak sama. Mungkin juga secara art atau munawalah dan lain-lain. Ini panjang ceritanya. Kalau kita nak bincang sini mungkin habis masa begitulah hari ni. Jadi kita nak ringkas. Yang kelima, apabila Imam Bukhari mengemukakan pendapat atau ijtihad
seseorang sahabat atau tabi'in dalam bentuk tajuk yang dibincangnya, maka itu berarti beliau memilih dan menterjih pendapat sahabat atau tabi'in tersebut. Dengan kata lain, dapat juga disimpulkan bahawa pendapat dan ijtihad Imam Bukhari juga sama seperti pendapat dan ijtihad sahabat atau tabi'in tersebut itu. Dalam satu-satu bab, kadang-kadang kita nampak banyak pendapat sebenarnya, tapi Imam Bukhari pilih beberapa pendapat atau satu pendapat saja yang dia pilih. Misalnya pendapat Atha yang dia pilih, pendapat Atha itu dia nak isyarat kepada dia juga berpendapat begitu. Dia tidak nak cerita banyak khilaf-khilaf, dia nak cerita apa yang dipilih olehnya, apa pendapatnya, tapi dalam bentuk isyarat begitu, dalam bentuk isyarat begitu. Misalnya dia bawa pendapat Sa'id bin Musayyab, padahal banyak lagi pendapat yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya ialah pendapat dia pun begitu. Kenapa Imam Bukhari buat begini? Dia tidak kata ini pendapat saya saja, terus terang begitu. Itulah kita panggil kehalusan seni Imam Bukhari dalam penulisan kitabnya. Sebab manusia ni kan, terutamanya orang sezaman, yang hidup sezaman, dia tak mau terima, susah. Orang sezaman ni nak diterima sebagai tokoh, bila mati baru dia diterima. Umumnya begitu. Dan manusia tak boleh, kalau nampak ego apa semua, dia tak suka. Itu perangai manusia, kelemahan manusia umumnya, kecuali ahli ilmu yang betul-betul insaf lah. Ahli ilmu yang betul-betul insaf, dia tidak begitu sikapnya. Sebab itu Imam Bukhari tak mahu cerita pendapat dia cerita pendapat orang lain yang telah meninggal, yang telah mati, yang semua sudah terima orang itu. Tapi secara tidak langsung dia nak bawa pendapat dia. Itu cara halus lah, cara halus, seni sangat. Yang keenam, apabila terdapat di dalam sesuatu hadis perkataan ganjil yang dalam istilah hadisnya dipanggil gharib, yang mungkin tidak difahami dengan mudah oleh orang awam, tetapi perkataan itu sendiri atau pecahan perkataan itu terdapat juga di dalam Al-Quran, maka Imam Bukhari biasanya akan mengemukakan pendapat ahli tafsir tentangnya bersama-sama dengan maknanya. Tetapi beliau seringkali mengemukakan perkataan berkenaan daripada ayat Al-Quran dengan amat ringkas, sehingga tidak terlintas di hati pembaca yang tidak menghafal Al-Quran. Tujuannya ialah untuk menyatakan bahawa perkataan yang tersebut di dalam hadis itu sebenarnya bukan ganjil dengan arti lemah dari sudut bahasa Arabnya, kerana ia juga digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu cara dia. Kadang-kadang kalau ada dalam hadis itu perkataan yang kita tak biasa, dia akan isyarat satu perkataan saja. Satu perkataan tu kadang-kadang orang tak faham perkataan mana, tapi kepada orang yang hafal Quran, dia tahu ini dalam Quran. Tujuan dia nak cerita ini bukan ganjil dengan arti lemah dari sudut bahasanya. Sebab kadang-kadang hadis yang dhaif itu salah satu ciri-cirinya ialah bahasa dia tu lemah. Bahasa dia tu lemah. Jadi Imam Bukhari nak cerita ini bukan bahasa lemah, sebab dalam Quran sendiri Allah SWT telah gunakan. Itu cara dia. Yang ketujuh, seringkali juga Imam Bukhari hanya mengemukakan satu perkataan sahaja daripada beberapa ayat Al-Quran di samping tafsirannya, apabila ada pertaliannya dengan sesuatu bab yang dikemukakan beliau. Biasanya dia buat begini dalam tajuk bab, nak mengisyaratkan kepada asas bagi sesuatu hukum atau sesuatu perkara itu ialah daripada Al-Quran. Itu tujuannya. Dia buat ginilah. Yang ke-8, di permulaan setiap bab kitab berkenaan dengan hukum hakam, Imam Bukhari akan sentiasa mengemukakan sesuatu bab atau sesuatu perkataan yang menunjukkan tarikh permulaan sesuatu hukum itu disyariatkan. Dia akan ada permulaan itu. Ini dipanggil bara'ah istihlal. Dia selalu ada. Ini juga seni. Bukan senang nak buat macam tu, terutamanya nak cari daripada Quran. Ini asalnya, permulaannya ini. Di permulaan bab itu, itu cara dia.
Yang kesembilan, di akhir setiap kitab di dalam sahihnya Imam Bukhari akan mengisyaratkan kepada tamatnya atau berakhirnya kitab itu dengan sesuatu hadis atau sekurang-kurangnya satu perkataan daripada hadis tertentu yang sekaligus mengisyaratkan kepada kesudahan hidup manusia, yaitu mati. Maksud Imam Bukhari ialah mengingatkan dirinya sendiri dan juga orang-orang lain bahawa setiap perkara yang ada permulaannya pasti ada kesudahannya, dan bagi manusia kesudahan hidupnya ialah kematian. Oleh itu manusia hendaklah sentiasa bersedia menghadapinya dengan berbekal untuk akhirat semasa hidup di dunia ini. Itu cara Imam Bukhari dipanggil bara'ah ikhtitam. Bara'ah ikhtitam. Di setiap akhir kitab, mana-mana kitab lah, kitab tu bab besar lah, di akhir dia mesti ada isyarat kepada kesudahan, tamat, habis, yang macam tu. Hafiz Ibn Hajar kata maksud dia nak cerita isyarat kepada habis dah bab ni, tamat dah, sudah dah. Tetapi setengah-setengah ulama yang lain macam Syekh Zakaria, beliau mengatakan ini bukan isyarat kepada tamat kitab, tapi isyarat kepada tamat riwayat kita. Yakni Imam Bukhari sentiasa mengingatkan diri dia dan juga pembaca-pembacanya kepada kesudahan hidup. Kita nak ke mana? Mesti setiap yang ada permulaan ada kesudahannya. Kitab pun ada kesudahannya. Manusia yang hidup ini pun ada permulaan, ada kesudahannya. Oleh itu kita kena isi, kita penuhi kehidupan kita ini dengan amalan-amalan yang bermakna untuk kehidupan di hari kemudian. Itu cara dia, sangat seni, sangat halus. Yang ke-10, Imam Bukhari beriltizam untuk tidak mengemukakan sesuatu hadis atau sesuatu bab di dalam kitab sahihnya berulang kali atau berulang kali dalam lafaz dan makna yang sama. Justru kita pasti akan mendapati perbezaan pada isnad dan maksud daripada sesuatu hadis, atau maksud daripada sesuatu hadis yang mungkin dikemukakan oleh Imam Bukhari lebih 20 kali seperti hadis Barirah. Orang yang tidak faham, dia akan menuduh Imam Bukhari dengan macam-macam. Umpamanya orang-orang Syiah yang sangat benci kepada Imam Bukhari, dia kata Imam Bukhari nyanyuk. Sebab apa? Kenapa ulang hadis yang sama sampai berpuluh kali? Dia tak faham maksud Imam Bukhari. Sebab dia tak faham. Sebenarnya dia kata orang nyanyuk. Yang sebenarnya nyanyuk orang yang menuduh itulah yang sebenar. Sebab Imam Bukhari buat begitu, dia nak mengajar kita sebenarnya, iaitu daripada hadis yang sama ni boleh difaham sekian banyak, boleh dibawa dalam begitu banyak bab-bab yang berbeza-beza hadis yang sama. Jadi kita tak perlu kepada hadis yang banyak. Saya selalu membuat contoh bila saya mengajar Sahih Bukhari ni, contoh orang yang pandai membuat sesuatu, pandai buat kuih misalnya, tepung beras, tepung gandum saja, tapi dia boleh buat berapa jenis kuih sampai beratus-ratus kalau pandai lah. Kalau tak pandai satu pun tak boleh. Imam Bukhari pun begitu juga. Dia buat hadis yang sama tapi maksudnya berbeza, lalu dia buat bab yang lain-lain, maksudnya lain. Dia tak akan ulang. Imam Bukhari dia iltizam, dia tak akan ulang benda yang sama. Kalau dia ulang juga mesti ada maksud yang berbeza. Itu cara dia. Jadi nak faham tu kena faham cara dia lah, metod dia. Sampai 25 kali hadis Barirah tu diulang-ulang. Sebab dia nak ajar sebenarnya para pelajar hadis bagaimana cara nak memahami pengajaran daripada hadis. Sebab Rasulullah SAW hidup hanya 23 tahun sebagai Rasul. Dalam masa tu dia bercakap sangat ringkas. Tentu untuk panduan hidup sampai ke akhir zaman itu kita kena pandai-pandai lah guna. Kalau tak pandai, habis terhad lah. Tapi kalau pandai, daripada tepung tadi berapa banyak kuih kita dapat buat, daripada tepung beras berapa banyak kita dapat buat kuih. Kita nampak kuih tu macam tu sama, tapi ni tepung beras, yang ni tepung gandum, tak sama. Yang ke-11, abwab dan tarajim ciptaan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya merupakan gedung mutiara fiqh beliau yang tidak ternilai. Ini yang paling istimewa dalam Bukhari, tajuk bab dia. Ini paling istimewa.
nak tengok kebijaksanaan dia, ijtihad dia, mazhab dia, pendapat dia, tengok situ. Kelemahan menguasai tajuk bab Imam Bukhari tidak akan membuatkan seseorang itu kagum dengan Imam Bukhari. Tapi bila kita menguasai itu, kita akan nampak ini bukan jalan-jalan orang. Kalau Imam Syafi'i terkenal sebagai imam mujtahid, Imam Abu Hanifah terkenal sebagai imam mujtahid, Imam Bukhari juga tidak kurang daripada mereka sebenarnya. Jika kita perhatikan tajuk-tajuk bab yang dibuatnya. Para ulama mengakui bahawa tidak pernah wujud sebuah kitab hadis yang memuatkan keajaiban abwab, bab-bab dan tarajim, tajuk-tajuk seperti yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Abwab dan tarajim Sahih Bukhari adalah intisari kajian sepanjang hayat penyusunnya dalam pelbagai aspek ilmu-ilmu Islam berlandaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pensyarah Sahih Bukhari telah mengutarakan beberapa usul untuk memahami maksud tersirat di sebalik abwab dan tarajimnya. Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandlawi malah telah mengemukakan sampai 70 usul, lebih 70 usul. Nak faham tajuk bab Imam Bukhari itu kena faham 70 lebih usul, kena ada dalam kepala. Bila kita bertemu ni, ini masuk dalam usul apa, usul yang keberapa, kena ingat, baru boleh dapat manfaat sebaik-baiknya daripada kitab Sahih Bukhari. Bagi abwab dan tarajim Sahih Bukhari yang perlu diletakkan di hadapan sebagai panduan oleh setiap orang yang mahu menjiwai fiqh Bukhari. Yang ke-12, kadang-kadang Imam Bukhari mengemukakan sesuatu hadis marfu' sebagai tajuk bagi sesuatu bab dengan maksud menyatakan kesahihan hadis itu walaupun tidak menepati syaratnya. Ada kalanya dia buat tajuk dia tu hadis, sebenarnya lafaz hadis, tetapi di dalam hadis musnadatnya hadatsana itu tak ada hadis itu. Kenapa dia buat begini? Dia nak mengisyaratkan bahawa hadis ini sahih juga. Berapa ramai orang yang buat dalil dengan hadis itu, tapi oleh kerana tidak menepati syarat dia, dia tak boleh bawa dalam musnad dia. Dia bawa hadatsana dia tak boleh bawa. Jadi dia letak di situ saja. Dia nak cerita ini kuat ni, bukan tak kuat. Orang lain sudah pegang ni. Berapa banyak mazhab pakai macam tu. Tapi saya tak boleh bawa di sini. Jadi dia bawa dalam tajuk bab. Itu cara Imam Bukhari. Tujuan sebenar Imam Bukhari dalam hal ini ialah mahu menjelaskan bahawa kesahihan hadis itu ada banyak tahapnya. Walaupun hadis yang dikemukakan di dalam tajuk bab tadi tidak menepati syaratnya, namun tahap kesahihannya boleh meningkat apabila beliau mengemukakan pula syawahid untuknya berupa hadis-hadis sahih yang menepati syaratnya di bawah bab tersebut. Jadi dia kata hadis itu walaupun tidak menepati syarat dia akan jadi kuat bila adanya syawahid. Syawahid makna hadis lain daripada sahabat lain tapi mengandungi maksud yang lebih kurang sama dengan yang tersebut dalam tajuk bab itu. Yang ke-13, seringkali juga Imam Bukhari membantah apa yang menjadi pegangan umum dalam sesuatu perkara, padahal ia tidak berlandaskan alasan yang kukuh. Ada kalanya Imam Bukhari dia kritik pendapat orang-orang tertentu atau imam-imam tertentu, dia kritik. Dia isyaratkan kepada pendapat itu sebenarnya tidak berlandaskan dalil yang kukuh, hujah yang kuat. Kalau ada pun hadis dalam soal berkenaan, maka ia adalah hadis dhaif. Ini misalnya dapat dilihat pada tajuk bab yang dibuat Imam Bukhari, babu mauti yaumil itsnain, bab mati pada hari Isnin. Tujuan beliau membuat bab ini ialah untuk menyatakan hari yang paling baik untuk kematian seseorang ialah hari Isnin, bukan hari Jumaat. Seperti yang difahami oleh ramai orang, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ditakdirkan wafat pada hari Isnin. Itu dalil Imam Bukhari. Rasulullah Tuhan pilih mati untuk hari apa? Hari Isnin, tak ada khilaf. Kemudian orang kata ada hadis tu mati hari Jumaat,
diringankan atau tidak diseksa orang itu pada hari itu. Imam Bukhari isyarat dengan buat tajuk ni, dia nak isyarat itu tidak sahih, tak boleh buat pegangan, apalagi nak buat akidah, nak percaya memang saya mak saya mati hari Jumaat, jadi bebaslah dia daripada azab kubur. Tak ada jaminan itu. Sebab nak ada jaminan-jaminan ini kalau sahih. Imam Bukhari mengatakan tidak sahih, walaupun hadis itu ada di dalam kitab muridnya Imam Tirmizi, ada sebut hadis itu. Imam Tirmizi syarat dia lain, cerita dia lain, maksudnya lain, bukan seperti Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari nak isyarat itu dhaif, tak boleh buat pegangan. Dalam masalah mati ini, hari yang terbaik ialah hari Isnin mengikut Imam Bukhari. Yang ke-14, berpandukan hadis-hadis sahih yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, anda akan mendapati banyak sekali kisah-kisah atau cerita-cerita sirah dan sejarah yang tersebar dengan meluas dan menjadi pegangan umum masyarakat Islam di mana-mana adalah salah kerana terang-terang bercanggah dengan sumber-sumber mu'tabar dan mu'tamad dalam agama. Sebagai contoh, kisah Isra' Mi'raj dari rumah Ummu Hani. Nabi SAW berhijrah pada waktu malam dengan Ali radhiyallahu anhu mengambil tempat tidur baginda. Kisah Hindun memakan hati Hamzah dan lain-lain. Semua ini tidak benar. Imam Bukhari bawa riwayat yang paling sahih, tak ada sebut semua benda tu, bahkan ada sebut sebaliknya. Jadi ini cara dia mengkritik, nak menolak sirah ataupun sejarah yang tersebar dalam masyarakat. Itu cara dia. Misalnya tentang makan hati Hamzah itu, Hindun makan hati Hamzah itu ada di dalam riwayat yang tidak sahih. Dalam Bukhari tak ada sebut. Yang menyebutkan cerita itu sanadnya putus, sedangkan dalam Bukhari sanadnya tidak putus. Ia diambil daripada Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah itu sendiri, dan orang yang terlibat dalam peristiwa itu kemudiannya Islam. Tak ada siapa pun yang cerita benda itu. Jadi ini menunjukkan cerita ini tak ada asas. Cerita ini sebenarnya diletakkan di atas asas tabarrah atau bara'ah, sebenarnya kebencian terhadap sahabat-sahabat tertentu. Maka ia direka cerita-cerita yang seperti ini. Atau hendak melebih-lebihkan seseorang sahabat, misalnya Sayyidina Ali pada malam hijrah tu dia tidur di atas katil tu. Ini nak melebih-lebih, nak angkat Sayyidina Ali, puncanya Syiah sebenarnya. Imam Bukhari telah tolak benda tu. Sebab apa? Dia bawa hadis hijrah pada siang hari dari rumah Abu Bakar, bukan rumahnya. Dan hadis itu paling sahih, tak ada yang dapat menandingi. Itu cara Imam Bukhari. Yang ke-15, Imam Bukhari juga telah membongkar banyak sekali kepalsuan yang terdapat dalam ajaran tasawuf yang tersebar dalam masyarakat Islam, seperti kepercayaan tentang hidupnya Khadir yang sering kali didakwa oleh orang-orang sufi telah didatanginya dan mendapat bimbingannya. Demikian juga dengan dakwaan mereka tentang kewalian mutlak Ali dalam membawa ajaran ilmu hakikat daripada Nabi SAW dan lain-lain. Imam Bukhari tolak semua itu dengan cara dia yang tersendiri. Tapi kalau orang yang tak belajar tak nampak sangat, sebab cara dia tu halus, kritikan dia tu sangat halus. Misalnya orang tanya, kamu ada terima apa-apa ilmu ke daripada Nabi? Dia kata tak ada, selain daripada Quran dan kefahaman yang diberikan oleh Allah seperti kepada orang lain. Kalau ada pun sebab kefahaman yang mendalam mungkin. Selain daripada tu, yang ada dalam sarung pedangnya, yang ada dalam sarung pedang ini saja. Tak ada pula cerita tarekat-tarekat itu ini, zikir-zikir itu, zikir ini, yang didakwa oleh orang sufi itu. Ini semua ada dalam Sahih Bukhari. Sebenarnya dia nak menolak itu semua, tapi dengan cara dia yang tersendiri. Orang-orang sufi hampir-hampir tidak ada yang tidak percaya Khadir ini masih hidup. Semuanya percaya masih hidup. Sehingga orang-orang yang ahli hadis pun kadang-kadang, jika dia kena ni tasawuf ni, tarekat ini, dia akan mengatakan Khadir itu hidup. Padahal Imam Bukhari tolak, tak hidup, mati dah dia, sudah mati dah. Dalil dia, dia bawa lah dalil. Itu dalam Sahih Bukhari. Itu fiqh Bukhari yang umum, dalam arti yang umum. Sekarang ni baru kita nak masuk fiqh Bukhari dalam arti yang khusus, seperti fiqh-fiqh yang lain. Yang saya akan kemukakan ini hanya sebagai contoh sahaja dan mudah untuk difaham, sebab kita semua ramai terlibat, masyarakat ramai terlibat dengannya.
Jadi saya pilih yang ini. Padahal banyak lagi dalam dalam bab-bab yang lain, bab jenayah apa semua tu, mungkin oleh kerana hukum Islam dalam bab itu tidak dilaksanakan. Kalau kita bagi contoh pun agak jauh. Jadi kita bagi contoh yang dekat, contoh yang dekat saja. Yang kedua, fiqh Bukhari dalam arti yang khusus. Fiqh Bukhari dalam arti yang khusus ialah kedalaman fahamnya dan ijtihadatnya dalam bab hukum hakam atau fiqh istilahi yang ma'ruf di kalangan ulama fiqh Islam. Dalam bab fiqh itulah, bab fiqh tu kan daripada awal sampai akhir apa yang dibincangkan. Itu kita nak tengok dari sudut itu. Fiqh itu dengan makna yang khusus atau dengan makna yang sempit itu. Yang kedua, Imam Bukhari telah diakui para ulama dahulu dan sekarang sebagai seorang mujtahid mutlak, seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Itu ada rujukannya di belakang apa pendapat ulama tentang Imam Bukhari. Boleh dikatakan pensyarah-pensyarah Bukhari yang hebat-hebat menerima beliau sebagai mujtahid mutlak, sama seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Sama seperti itu kedudukannya. Bahkan dalam, kita akan tengok dalam setengah-setengah perkara tu nampak ke depan pendapat dia, ke depan sangat. Kalau kita pakai yang itu, kita akan maju. Kita akan maju. Kita akan menjadi umat yang hebat, umat yang memimpin dunia. Dalam setengah-setengah perkara tu memang ketara sangat. Perkara ini kalau nak tahu secara terperinci itu kena belajar secara khusus lah. Tapi ini sebagai contoh sahaja, ya. Kedudukan Imam Bukhari sebagai seorang mujtahid mutlak dapat dilihat sendiri di dalam kitab sahihnya melalui abwab dan tarajim yang dibuat beliau. Ini kita tengok situ lah, tengok situ sudah cukup. Sebab syarah Bukhari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan sebuah dua, 100 lebih yang terlibat dalam syarah Bukhari ini. Orang yang bijak-bijak, diakui dunia, semuanya mengakui kehebatan Imam Bukhari. Yang kita kata Imam Bukhari ini hebat, kitab sahih dia tu tinggi, dari sudut mana? Adakah dari sudut hadis, tahap kesahihannya yang tinggi sahaja? Tidak, bukan sekadar itu. Kalau nak kira, hadis-hadis itu ada juga dalam kitab-kitab hadis yang lain. Bukan sekadar itu sebenarnya. Banyak daripadanya ada juga dalam kitab yang lain. Tapi terletak pada bab dan tarajim yang disusun oleh Imam Bukhari. Di situ sebenarnya. Sebab itu kita tengok bagaimana ulama-ulama dari dahulu sampai sekarang sangat kagum dengan Imam Bukhari. Di situ letaknya. Sebab mereka dapat menghayatinya, memahaminya. Dan mereka baca kitab-kitab syarah itu, tengok macam mana perbincangannya. Memang hebat. Kalaupun terdapat pendapat Bukhari yang serupa, dan memang banyak pun yang serupa dengan pendapat seseorang mujtahid yang lain, maka itu adalah suatu kebetulan. Bukanlah sama sekali beliau bertaklid kepada mujtahid berkenaan. Tidak, sama sekali tidak. Tak benar. Setengah-setengah orang kata Imam Bukhari ini mazhab Syafi'i, ada yang kata mazhab Malik, ada yang kata mazhab Ahmad, macam-macam kata. Sebab dia ni murid Imam Ahmad, jadi dia bertaklid kepada Imam Ahmad. Itu semua tak benar. Sebab apa? Kalau kita kata Syafi'i, berapa banyak yang bercanggah dengan Syafi'i, maka dia tolak pendapat Syafi'i, dia kritik pendapat Syafi'i. Berapa banyak? Kalau nak kata dia tu mazhab Syafi'i, tak benar. Kalau nak kata mazhab Malik pun tidak juga. Memang adalah kebetulan yang serupa dengan mazhab Malik, tapi bukan semua. Berapa banyak yang tak sesuai, bahkan dia tolak pendapat itu. Dia tolak pendapat itu. Misal sebagai contohnya lah, bulu binatang yang tidak halal dimakan, macam kucing dan sebagainya, bila terpisah dari tubuhnya semasa dia hidup, itu jadi najis mengikut salah satu pendapat Syafi'i. Imam Bukhari tak setuju. Dia kritik dalam Sahih Bukhari dia. Banyak dalil-dalil dia bawakan. Antaranya manusia ni kan binatang juga yang tidak boleh dimakan, haram, tak boleh makan. Manusia ada bulu. Macam mana Nabi SAW cukur rambut dia bagi-bagi kepada sahabat dia. Nak bagi, nak ambil bekat ni tak boleh, benda najis.
mesti benda suci. Itu Imam Bukhari faham gitu. Kemudian cuba tengok mukjizat Nabi, bila tak ada air, dimintanya satu bekas air yang ada sedikit, dia masukkan tangan dia dalam tu dan air membuak-buak keluar. Beberapa ramai sahabat itu ambil wudu dan lain-lain menggunakan air itu. Imam Bukhari cara dia faham, Nabi ni seorang yang banyak bulunya, bukan seperti orang yang tidak berbulu. Janggutnya penuh, dada dia bulu. Orang yang tidak bulu dada pun di sini ada bulu dia ni, ada. Jadi bila dia celup dalam air itu, ada kemungkinan bulu itu jatuh tangga dan masuk dalam air itu. Kalau kita kata bulu itu najis, artinya najislah air itu. Tapi Nabi sendiri guna, suruh sahabat-sahabat dia guna air itu. Ini menunjukkan tidak najis. Itu cara. Maknanya dia tolak pendapat Imam Syafi'i di situ. Dan banyak lagi lah yang lain-lain. Sebenarnya begini, yang masing-masing mendakwa mazhab Imam Syafi'i, Imam Bukhari bermazhab Syafi'i. Sebab kalau Bukhari ni masuk dalam Syafi'i, hebatlah jadi. Dia orang besar. Bukan jalan-jalan orang tu. Jadi masing-masing nak tarik Bukhari ke dalam mazhab dia. Ini yang taksub mazhab ni macam tu lah. Dia nak tarik. Sebab dengan masuk je Imam Bukhari, berada di pihak dia jadi kuat. Jadi kuat. Itu sebenarnya. Padahal dia tidak ikut sesiapa pun. Dia ada mazhabnya sendiri dan caranya yang tersendiri. Dan beliau membuat sesuatu keputusan berdasarkan rujukan yang asal, yang tulen, Quran dan hadis terus, tanpa menggunakan kaedah yang telah dibuat oleh imam-imam tertentu. Tidak. Bahkan beliau ada kaedahnya sendiri. 2.4. Untuk lebih jelas tentang perkara ini, saya akan mengemukakan beberapa bukti dan contoh yang menunjukkan dengan jelas tentang Imam Bukhari sebagai mujtahid mutlak. Ialah sebab dalam usul fiqh dia sebut ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muntasib, ada mujtahid tarjih, ada mujtahid fatwa, ada macam-macam lagi. Jadi yang lain-lain itu semua bawah. Mujtahid mutlak itu paling tinggi. Imam Bukhari ini mujtahid mutlak, bukan mujtahid tarjih, mujtahid muntasib, tidak. Dia mujtahid mutlak. Tidak bertaklid kepada mana-mana imam mujtahid sebelumnya, kerana dalam banyak masalah pendapat beliau berbeza sama sekali daripada pendapat imam-imam 4 mazhab dan mujtahidin yang lain. Di situ anda akan dapat melihat sendiri betapa kuat dan kukuhnya dalil-dalil pegangan beliau dalam fiqh. Di samping itu, betapa sesuai dan relevannya pendapat beliau untuk diguna pakai oleh generasi kemudian, terutamanya di zaman kita ini. Kita menutup pintu ijtihad, tak mahu terima imam selain daripada 4 mazhab, pada hakikatnya merugikan diri kita sendiri. Itu ya sebenarnya. Pada hakikatnya memundurkan umat. Sepatutnya kita bawa umat ni kepada kemajuan, kepada kehebatan, kepada ilmu yang lebih luas. Tapi dengan kita mengatakan begitu, pada hakikatnya menyempitkan ilmu, menyempitkan rahmat Allah yang luas. Pandangan Imam Bukhari mencerminkan keunikan ijtihad, kerapian kajian dan kehalusan cita rasa seorang faqih muhaddits yang unggul. Di bawah ini saya hanya akan mengemukakan beberapa ijtihad beliau yang agak berbeza daripada ijtihad orang-orang lain. 2.41. Imam Bukhari berpendapat perempuan pada masa haid, demikian juga pada ketika berjunub, boleh membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Sedangkan mengikut pendapat kebanyakan ulama, termasuk Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, adalah haram kepada mereka melakukan semua yang tersebut itu. Pendapat beliau ini berasaskan kepada beberapa hadis sahih, asar dan qiyas yang mu'tabar. Antara lainnya ialah, ini Imam Bukhari, dia pendapat dia orang perempuan boleh, boleh. Tapi oleh masyarakat kita ni kadang-kadang
dia benda yang dia tak biasa tu dia rasa ganjil, dia rasa tak kuat. Itu perasaan dia saja sebenarnya. Bukan berdasarkan bukti dan hujah. Apa untung ruginya? Kadang-kadang kita yang ikut mazhab ni tak fikir, kita ikut ni apa untungnya, apa rugi, kita tak kira. Kita ingat ini agama daripada Allah. Contohnya orang Hanafi, mazhab Hanafi, tak makan udang, tak makan ketan, tak makan sotong, tak makan siput dan sebagainya, kerang dan sebagainya, tak makan, haram semua. Jadi mereka dari kecil sampai tua sampai mati tak makan lah, pegang kuat, kokoh. Padahal itu hanya pendapat dalam mazhab. Cuba tengok orang di sini makan, buat harta, kaya raya dengan berniaga apa ni, makanan laut itu. Cuba tengok, dia tak fikir rugi ke tak, dia tak kira. Seolah-olahnya ini hukum Allah, tak boleh dilawan. Seolah-olahnya begitu. Ini kerugian umat, kerugian umat. Di Pakistan, tuan-tuan, telur penyu yang mahal di sini tak ada orang nak, bagi saja, ambil lah. Betapa kerugiannya. Ini kerana mazhab, taksub mazhab. Seolah-olahnya macam kalau dia makan benda-benda tu, dia rasa macam makan benda haram lah, makan bangkai ke atau babi ke sebagainya, begitu. Padahal kedudukannya taklah sampai ke situ. Tapi ini kerugian kalau taksub sangat mazhab. Sama juga dengan yang ini, kita tak fikir yang kita kata tak boleh tu apa untungnya, apa ruginya, kita tak fikir. Kita tak kira lah, rugi pun ikut lah, tak kira. Ini penyakit ni. Sepatutnya tidak begitu. Kita ada akal, boleh tengok, boleh fikir, boleh timbang. Apalagi ini pendapat ada ni, pendapat orang besar ni. Bila kita nak pakai pendapat Imam Bukhari ya? Bila? Kenapa Imam Syafi'i begitu banyak segala pendapat dia tu dipakai, yang ni satu pun tak faham kenapa? Sepatutnya kita tanya diri kita sendiri, kurang ke dia? Apa kurang? Dah kalau semua ulama-ulama akui dia ni sebagai mujtahid mutlak, kenapa kita tak mahu pakai satu pun? Jadi apa kelebihan? Hanya semata-mata ulama hadis gitu ke? Silap tu kalau macam tu. Dia juga ulama fiqh yang besar. 2.411 hadis Aisyah yang tersebut di dalam Sahih Bukhari sendiri dan juga kitab-kitab hadis yang lain, iaitu ini ialah kita baca terjemahannya saja ya, untuk meringkaskan sebab masa kita terhad. Aisyah berkata, kami keluar bersama Nabi SAW dengan tidak ada maksud yang lain selain hendak mengerjakan haji. Apabila kami sampai ke Sarif, aku berhaid. Rasulullah SAW selepas itu masuk ke tempat penginapanku ketika aku sedang menangis. Baginda pun bertanya, kenapa engkau menangis? Aku menjawab, suka sekali aku, demi Allah, kalau aku tidak datang untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Nabi SAW berkata, barangkali engkau telah datang bulan. Aku berkata, ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Adam. Engkau lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji. Cuba hati di sini. Sepatutnya saya buat garis itu. Kalau nak garis pun boleh. Engkau lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji. Cuma engkau tidak boleh bertawaf di Baitullah sebelum bersuci. Itu komentar. Apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji selain tawaf banyak lagi, antaranya berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan lain-lain. Di dalam hadis di atas, Nabi SAW hanya mengecualikan bertawaf di Baitullah sahaja kerana ia seperti sembahyang. Dalam hadis pun ada sebut seperti sembahyang. Dari segi kedua-duanya menghendaki syarat suci daripada hadas. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, itu Imam Bukhari buat pegangan itu. Jadi selain daripada tawaf banyak lagi yang lain, Nabi tidak kecualikan, termasuklah baca Quran.
Dia faham gitu. Kemudian hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, tawaf itu seperti sembahyang. Ini dalilnya. Ini saja yang dikecualikan. Jadi memang orang perempuan kalau berhaid tak boleh sembahyang, tawaf pun tak boleh juga. Tapi yang lain tidak dikecualikan. Bila tidak dikecualikan termasuk dalam boleh lah. Itu Imam Bukhari pegang. Artinya yang lain-lain tidak menghendaki syarat tersebut, boleh dilakukan walaupun dalam keadaan berhadas besar atau kecil. Ini ada nota di belakang, boleh tengok dalam syarah Bukhari. Itu pun sedikit. Kalau saya nak bawa lagi banyak lagi, semua sebut. Itu cara Imam Bukhari faham. Yang kedua, hadis Aisyah yang telah dikemukakan oleh Bukhari sendiri, Muslim, Ahmad, Baihaqi dan lain-lain, yaitu Nabi SAW kana yattaki'u fi hajri wa ana haid thumma yaqra'ul Qur'ana. Bermaksud sesungguhnya Nabi SAW meletakkan kepalanya pada haribaanku, kemudian baginda membaca Al-Quran. Ini dalil Imam Bukhari. Kita kata itulah bukan bawa Quran. Kita kata inilah orang panggil ijtihad. Sebab itulah kita kata dia mujtahid. Baik, kita tengok lagi hadis Ibnu Abbas daripada Abu Sufyan yang diriwayatkan oleh beliau sendiri dan juga tokoh-tokoh hadis yang lain tentang surat Nabi SAW yang diutuskan kepada Herakl, di mana surat itu mengandungi ayat Al-Quran. Kan ada orang kafir dia hantar Quran, boleh baca. Orang kafir itu mana tahu pasal mandi junub, pasal wudu, pasal apa, tentu tak ada. Macam mana dia boleh pegang? Orang Islam tak boleh. Padahal innamal musyrikuna najasun, orang musyrikun itu najis. Dalam Quran sebut najis pun boleh. Orang Islam innal mu'min la yanjusu, orang mukmin tidak najis. Nabi kata kenapa tak boleh? Imam Bukhari pegang gitu. Dah orang mukmin itu tidak najis, kenapa tak boleh? Bolehlah sepatutnya. Orang mukmin bukan lelaki saja, perempuan pun mukmin juga. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau sendiri, Muslim, Tirmizi, Baihaqi, Ahmad dan lain-lain, berbunyi, bermaksud Aisyah berkata Nabi SAW berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Dalam semua keadaannya. Komentar, termasuk dalam keadaan berhadas kecil dan berjunub. Sebahagian besar zikir Nabi SAW itu terdiri daripada ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan seseorang itu boleh membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan berhadas kecil atau berhadas besar, kata dia. Yang pentingnya suci mulut dia, dia boleh baca. Itu kata dia. Kalau tangan dia bersih, dia boleh pegang, boleh bawa. Adapun mazhab lain dia kata kalau doa itu lain. Doa itu kita kena niat doa. Nak niat macam mana? Memang dia Quran. Quran itu tak Quran walaupun doa. Imam Bukhari kata ni mengarut tak perlu itu semua. Bila boleh, bolehlah. Doa tu daripada Quran. Quran lah yang kita baca tu. Doa Quran. Hadis Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Daud, Nasai, Ahmad dan lain-lain. Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu keluar daripada tempat membuang air, lalu baginda mengajar kami Al-Quran dan baginda memakan daging bersama kami. Tidak ada sesuatu yang menghalang baginda daripada membaca Al-Quran, keadaan berjunub pun tidak. Dalam riwayat keadaan berjunub pun tidak. Ini maknanya boleh. Kalau berjunub yang boleh dihilangkan dengan mudah pergi mandi, orang haid macam mana? Lagi lama dia tinggal Quran. Lagi lama dia tinggal Quran. Yang malas tu lagi suka lah ya. Tapi dia nak cari peluang merapatkan diri dengan Allah dengan baca Quran, tak ada peluang. Tak ada peluang lah. Sebab tak boleh, dah haram. Banyak perkara yang haram. Ialah macam ketan, haram dalam mazhab Hanafi. Tapi kita makan. Suka lah. Kita makan suka. Apa ni? Makan dengan banyak sekali, tak ada halangan apa-apa. Padahal dia haram. Sama juga ni. Kalau haram itu mazhab tu. Dalam mazhab ni tidak haram. Maka Imam Bukhari mengatakan boleh. Yang ketujuh,
Mu'adz bin Jabal pernah ditanya oleh Abdurrahman, adakah orang berjunub boleh membaca Al-Quran? Beliau menjawab, boleh kalau dia mahu. Abdurrahman bertanya, bagaimana dengan perempuan berhaid dan bernifas? Beliau menjawab, boleh. Jangan sekali-kali seseorang itu meninggalkan zikrillah dan membaca Al-Quran sama sekali. Dia kata, Abdurrahman berkata, tetapi orang ramai tidak suka. Tidak suka demikian. Ini terlangkau. Mu'adz berkata, sebenarnya orang yang tidak suka, yakni mengamalkannya, itu adalah kerana beradab semata-mata. Orang yang melarang daripada mengamalkannya sebenarnya tidak mempunyai landasan ilmu yang kukuh. Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka yang tersebut itu daripada membaca Al-Quran. Itu kata Mu'adz. Untuk beradab saja, beradab ya. Imam Bukhari pun terima. Lebih beradab kalau kita ada wuduk. Kalau tak ada wuduk pun boleh. Kalau ada itu lebih baik. Sekadar itu saja. Bukan bermakna tak boleh langsung. Yang ke-8, Ibnu Abbas berpendapat orang berjunub atau berhaid boleh membaca Al-Quran dan memegangnya. Ini sahabat. Yang ke-9, Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya juga berhujah menggunakan qiyas bahawa jika Hirakl, seorang kafir pun dapat memegang dan membaca Al-Quran, padahal tentu sekali dia tidak mandi junub dan tidak berwudu, kenapa kau orang Islam tidak boleh memegang dan membacanya pula? Itu dia guna qiyas. Kalau itu boleh, ini pun lagi patutnya boleh lah. Dia guna qiyas. Dan Imam Bukhari pakai qiyas. Daripada situlah ulama-ulama mengatakan dia ni bukan bermazhab zahiri. Kalau mazhab zahiri dia tak mahu pakai qiyas. Imam Bukhari berapa banyak selalu dia guna qiyas. Yang ke-10, apabila Nabi SAW menghantar ayat Quran kepada Hirakl, baginda tentu sedar bahawa di kalangan orang-orang yang hampir dengannya ialah orang-orang perempuan seperti isteri, anak dan sebagainya. Mereka pula sebagai orang-orang perempuan tentu sekali berhaid, dan jauh sekali mereka akan berwudu ketika mahu menyentuh, memegang atau membawa ayat Al-Quran yang dihantarkan oleh Nabi SAW itu, kerana mereka adalah orang-orang kafir. Tentu tak timbul. Macam mana Nabi SAW dedahkan Quran kepada keadaan yang mungkin berlaku itu, kalau betul-betul nak jaga. Namun begitu Nabi SAW tetap menghantar ayat Al-Quran kepada mereka. Sampai di sini satu soalan pasti akan timbul, iaitu adakah orang-orang lelaki dan perempuan kafir adakah orang-orang lelaki dan perempuan kafir lebih mulia daripada orang-orang lelaki dan perempuan Islam? Bukankah Allah telah berfirman, macam yang saya sebut tadi, innamal musyrikuna najasun. Orang kafir dia kata najis. Yang najis itu kita boleh bagi. Yang tidak najis, dalam hadis sebut orang mukmin tidak najis, itu kita tak mahu bagi. Itu kan pelik. Yang ke-11, Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya paling tinggi menerima hadis-hadis yang menyatakan larangan kepada orang-orang berjunub, berhaid dan tidak berwuduk daripada memegang dan membaca Al-Quran sebagai larangan ta'dibi, bukan larangan tahrimi. Itu paling tinggi. Dia terima juga, tapi ini semata-mata untuk beradab, lebih beradab saja, bukan dengan arti haram. Dia tak anggap begitu. Yang ke-12, Imam Bukhari berpendapat hadis-hadis yang melarang orang-orang berjunub, berhaid dan bernifas daripada memegang dan membaca Al-Quran tidak ada satu pun sahih. Tidak ada satu pun sahih. Atau kalau sahih pun ia tidaklah setaraf dan standing dengan hadis-hadis yang menjadi pegangannya, yaitu yang menepati syarat-syaratnya yang ketat dalam penilaian hadis. Imam Bukhari tak mahu ambil yang orang haid tak boleh pegang Quran, bagi dia tidak sahih. Sebab itu tak ada dalam Sahih Bukhari. Kalau kita andaikan sahih, orang lain ramai pegang kan, sahih lah. Sahih pun mana tinggi Sahih Bukhari dengan sahih lain. Kita nak yang lebih tinggi, yang lebih kuat. Itu cara dia. 2.42, di kalangan tabi'in terdapat ramai tokoh-tokoh yang berpendapat perempuan berhaid
dan bernifas, dan orang berjunub boleh membaca Al-Quran dan memegangnya, sama seperti Imam Bukhari. Antara lain ialah Muhammad bin Sirin, Hakam bin Utaibah, Hamad bin Abi Sulaiman, Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, dan lain-lain. Berapa ramai ni tokoh-tokoh, tiap-tiap seorang itu mujtahid. Bukan Imam Bukhari bersendirian dalam masalah ni. Daripada awal lagi, sebelum dia lagi sudah ada yang berpendapat begini. 2.43 dari kalangan para ulama mujtahidin selepas zaman tabi'in pula, terdapat ramai juga yang sependapat dengan Imam Bukhari dalam perkara ini. Mereka ialah Daud Zahiri, Ibnul Munzir, At-Tabari, Imam Malik mengikut riwayat daripada muridnya Ibnul Qasim, Ibnu Hazm, dan lain-lain. Ini semua tahap mujtahid yang mengatakan boleh. Itu yang mengatakan boleh. 2.44 pendapat Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya dalam masalah ini tampak lebih relevan dan sesuai, terutamanya untuk perempuan-perempuan yang terlibat dalam menghafal Al-Quran, apalagi jika gurunya juga seorang perempuan. Cuba bayangkan, kita kata orang perempuan tak boleh mengatasi orang lelaki, ya tak boleh lah kalau macam ni. Tapi kalau diberi peluang yang sama, belum tentu lagi. Boleh jadi yang perempuan itu lebih hebat lagi. Ini dah dia mari kotor, tak boleh belajar, tak boleh baca, baca pun tak boleh. Usahakan nak pegang, baca pun tak boleh. Jadi macam mana nak hafal Quran kalau macam ni? Yang lelaki boleh terus hafal Quran. Minggu ni dia mari kotor, minggu depan guru dia yang perempuan tu mari kotor pula. 2 minggu. Minggu yang ketiga guru dia sakit kepala, demam. 3 minggu. Kalau dia demam pula minggu keempat tu, pelajar tu demam, sebulan tak baca Quran, nak hafal Quran macam mana? Cuba kita fikir, apa untung ruginya? Macam mana perempuan nak boleh menyayangi lelaki? Nampak sangat kita mengenepikan, kita tak bagi peluang kepada perempuan untuk dapat bersaing dengan lelaki dengan cara begitu. Benda-benda macam ni sehingga mengelirukan umat Islam sendiri. Berapa ramai tu buat pembebasan wanita tu, Islam juga, tapi dia tak faham sebab dia bukan berpendidikan agama. Dia nampak dalam Islam ni banyak diskriminasi, itu saja. Ini tak boleh perempuan, lelaki boleh. Ini tak boleh perempuan, lelaki boleh. Jadi perempuan ni makhluk nombor 2. Dia tak boleh terima. Sedangkan kenyataannya tidak begitu. Dia nampak dia orang yang berpendidikan tinggi, berpendidikan barat, cara berfikir terbuka, bebas. Kita tak boleh kata perempuan itu lemah, kurang, dengan sebab peraturan yang kita buat menghalang mereka, menyebabkan mereka jauh daripada agama. Cuba bawa cara Imam Bukhari, mungkin dia akan mesra dengan agama. Kita kadang-kadang meliarkan masyarakat dengan agama, bukan menjinakkan. Sedangkan cara Nabi SAW suruh kita menjinakkan manusia. Ini yang Islam pun dah jadi murtad. Macam mana? Sepatutnya yang kafir itu masuk Islam. Yang Islam tu semakin kuat Islamnya. Tapi kadang-kadang cara kita menyebabkan, sebab kita tak fikir untuk rugi tu. Kita tak kira, pejam mata. Ini dah diterima turun-temurun. Nenek moyang kita terima begitu. Kalau begitu, itu yang dikecam oleh Allah dalam Quran, yang mengikut nenek moyang tu tanpa tengok baik atau buruknya, untung atau ruginya. Itu cara orang Yahudi kalau macam tu. Kalau orang Islam ni dia guna akal sentiasa. .45 dalam keadaan seseorang perempuan yang datang bulan atau bernifas diganggu makhluk halus, juga pendapat golongan ini kelihatan lebih berguna dan praktikal demi perlindungan dirinya daripada gangguan yang amat membahayakan mereka. Daripada masa mari kotor tu, hantu atau makhluk halus menyerangnya, dia tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran, semakin teruk kena. Bayangkan kalau dia boleh baca, selesai masalah. Tapi dia tak boleh baca. Kalau baca pun takkan tak mengantuk, takkan tak letih lama-lama. Dia syaitan, dia takut dengan Quran. Ini pengalaman saya sendiri. Saya tahu berapa banyak cerita-cerita macam ni. Ada orang yang tak boleh tidur setengah-setengah tempat tu, diganggu syaitan. Baca Quran, baca sampai bila kita nak baca? Takkan tak mengantuk, tak buat kerja lain. Dia bila dia letak Quran,
atas dada dia tidur, boleh tidur. Tapi macam mana nak, perempuan nak letak atas dada dia? Dia tak boleh menanggung Quran. Kalau tak baca pun macam mana? Ini benda. Sedangkan kalau kita ikut pendapat Imam Bukhari, selesai semua masalah. Selesai. 2.46 penerimaan mazhab Imam Bukhari dan orang-orang yang sealiran dengannya pasti akan menghilangkan pandangan serong dan prejudis sesetengah pihak, terutamanya bukan Islam, bahawa Islam mendiskriminasikan lelaki dan wanita. Pendapat Imam Bukhari ini paling tidak akan mendekatkan jurang perbezaan di antara lelaki dan wanita apabila dalam soal-soal furu' dan khilafiyah seperti ini dihadapi dengan sikap terbuka dan penuh toleransi. Ini tidak. Bagi Imam Bukhari, perempuan yang mari kotor tu boleh masuk masjid. Yang penting jaga, jangan tumpah lah. Itu yang penting, jangan tumpah. Kalau tumpah basuh lah, gitu saja. Tapi kena jaga lah. Kan senang kalau macam tu. Ni tak boleh pergi belajar. Tak boleh pergi belajar sebab apa? Dia tak boleh masuk masjid, orang mengajar dalam masjid. Jadi terus dalam kejahilan lah dia. Ni kalau dia boleh masuk, duduk dalam masjid, dengar orang mengajar, kan bagus. Sekarang ni berapa ramai orang kahwin di masjid? Berapa ramai yang kahwin di masjid? Perempuan tu mari kotor, semua orang tahu. Kalau 100 orang, 200 orang tahu pengantin kita mari kotor rupanya. Ada pula yang berkelakar, bergurau dengan pengantin lelaki tu. Jadi imam nak tahu pengakuan dia, kabul dia, terima dia, terpaksa kena keluar masjid. Nak tanya, kamu terima apa? Sebab apa pengantin perempuan tak boleh masuk masjid? Kan susah tu, menyusahkan. Tak boleh masuk. Bayangkan bagaimana kalau ribut, kalau hujan, duduk di luar masjid. Jawabnya tak pergi masjid lah. Selesai masalah, tak pergi masjid lah. Tapi itu kenyataan yang berlaku dalam amalan kita. Kita nak buat macam mana? Tak boleh disembunyikan, semua orang tahu. Sebab dia takut masuk dalam masjid haram, berdosa. Sedangkan Imam Bukhari pegang dengan hadis dalam Bukhari ada sebut seorang perempuan itu tak ada rumah dia, Nabi suruh dia duduk di masjid. Berapa lama dia duduk dalam masjid? Pasal kemah dalam masjid. Nabi tak kata pula di situ, tapi kalau kamu ingin kotor kena keluar. Ada kata macam tu? Tak ada. Itulah Imam Bukhari kata ini menunjukkan perempuan boleh duduk dalam masjid. Berapa banyak keuntungannya kalau kita pakai cara ini, dan berapa banyak kerugiannya kalau kita pakai cara biasa. Itu saja. Tapi kadang-kadang manusia ni dalam masalah ni oleh kerana taksub, dia pejam mata, dia tak kira dah, rugi pun ikut lah. Ialah pasal tidak rugi duit. Kalau rugi duit barulah marah, baru marah. Tapi hakikatnya rugilah, rugi. Itu satu masalah ya. Dalam masalah ni Imam Bukhari jelas sangat baik, sangat bagus, terutamanya untuk perempuan. Bagi saya lah, sejauh pengalaman saya baca kitab Bukhari, mengajar Bukhari, saya menulis tentang Bukhari ni, saya nampak perempuan terutamanya akan terhutang budi kepada Imam Bukhari kalau dia tahu mazhab Imam Bukhari lebih daripada imam-imam yang lain. Tapi oleh kerana tidak pernah didedah kepada mereka, mereka tak tahu. Dia ingat Imam Bukhari macam imam yang lain lah. Padahal Imam Bukhari banyak perkara dia macam nampak simpati dengan orang perempuan dan diberi ruang, terbuka sangat kepada orang-orang perempuan itu. Sebenarnya ini adalah suatu yang menggembirakan orang-orang perempuan. Tetapi oleh kerana tidak diajar, tak boleh kan. Setengah-setengah tempat tu Syafi'i saja. Kalau ajar luar daripada Syafi'i tak boleh. Itu salah tu. Boleh didakwa mahkamah tu, sampai mahkamah tu. Anda macam mana? Macam mana nak suruh orang kita cerdik kalau macam tu? Seolah-olahnya setengah-setengah institusi agama tu dia lebih suka umat Islam ni dalam kebodohan, terus dalam kebodohan, seolah-olahnya. Kalau tak boleh biarlah kitab Bukhari itu disebarkan, sebab dalam Bukhari itu ada
Macam mana? Takkan tak mau mengajar berhari, tapi setengah-setengah tak mau. Tapi dia susah lah, serba salah juga. Macam mana nak kata Bukhari salah ke pula? Dia serba salah, tapi tak mau, takut pening orang. Apa yang peningnya? Saya rasa tak ada siapa pun yang pening sekarang. Ceritalah dengan betul. Memang betul kalau mengikut Syafi'i memanglah salah, tapi seperti tadilah, kalau mengikut Hanafi salah lah makan sotong. Jangan ikut dia lah, orang lain tak boleh ikut ke? Kadang-kadang kita ni tak guna logik langsung. Kita nak pergi katakanlah satu tempat lah, Sungai Petani misalnya, kereta ada banyak, kita tak mau, kita nak kereta itu, driver itu saja. Kenapa? Yang lain tak ada lesen ke? Kereta dia rosak ke? Tidak, tapi kita tak mau. Siapa rugi sebenarnya? Semua ada lesen besar tu, semuanya driver yang baik, tapi kita tak mau. Kita nak yang biasa. Kalau dia terlepas, nanti tunggu sampai petang, sampai malam. Itu bukan cara orang yang bijaksana, cara macam tu sebenarnya. Asalkan jalan itu jalan yang menuju ke tempat yang sama, kenderaan itu akan membawa kita ke tempat yang sama, sudahlah. Kenapa dia membesar-besarkan soal driver, soal kereta tadi? Tak perlu itu, tak perlu. Ini satu contoh ya. Yang kedua, persoalan anjing sama ada najis atau tidak. Para ulama berbeza pendapat tentangnya. Kebanyakan daripada mereka menyatakan najis, walaupun mereka berbeza pula tentang tahap kenajisannya. Imam Syafi'i, Ahmad dan golongan yang sehaluan dengannya berpendapat anjing termasuk dalam najis berat. Artinya apa-apa yang terkena anjing mestilah dibasuh 7 kali atau 8 kali, dan salah satu daripadanya ialah dengan air yang bercampur tanah yang suci, kita panggil samuk. Yang kita panggil samuk tu. Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya berpendapat najisnya adalah najis biasa. Najis biasa, bukan najis berat pun, najis biasa. Apa yang perlu ialah dibasuh tanpa ada ikatan bilangan tertentu. Tak perlu 7 itu, 8 kau tak perlu. Salah satunya kena air tanah, tak perlu basuh seperti kita basuh benda lain. Macam mana? Itu pendapat dia. Walau bagaimanapun sebaik-baiknya ialah 3 kali, kata dia. Sementara Imam Malik dan Imam Bukhari di samping tokoh-tokoh fiqh yang lain pula berpendapat anjing tidak najis, sama ada air liur atau peluh atau tubuhnya dalam keadaan kering atau basah, semua tak najis. Kita nak buat macam mana? Bukan saya cakap tu, ni orang besar kena lawan dengan dia, saya tak mahu. Tapi sekarang kita yang tolong cerita saja pun salah. Itu susah. Seolah-olahnya mereka tak tahu baca kitab, seolah-olahnya. Ia adalah sejenis binatang yang suci seperti kucing dan lain-lain, dan apa-apa yang disentuhnya tidak perlu dibasuh. Itu pendapat dia. Baik, sekarang ni mana lebih baik? Kita kata yang kita lebih baik, lebih bersih, kita kata lebih suci. Tidak begitu. Tengok dulu, cuba fikir apa untung rugi. Yang kita sebut tadi untung rugi. Kalau dalam dunia, urusan dunia kita nak sangat untung, tak mau rugi. Kenapa dalam agama ni kita tak kisah? Itu yang peliknya. Imam Bukhari, Malik dan golongan yang sehaluan dengannya dengan mereka berdua berpegang dengan beberapa dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Qiyas seperti berikut. Dia ada dalil dia, bukan saja ikut nafsu. Dalam Quran, ini ayatnya dengan jelas Allah SWT sebut. Dan yang ini mazhab lain yang kata najis anjing itu pun dia terpaksa terima. Kalau anjing buruan, anjing itu tangkap binatang, kita tak sempat sembelih, mati gitu ya, semua kata halal. Ini kelebihan siapa? Kelebihan anjing. Semua terpaksa terima. Sebab apa? Tak boleh lawan Quran, hadis. Tak sembelih pun tak apa, tidak kelebihan. Itulah kelebihan. Kenapa tak timbul pula situ? Nak samak, nak basuh, nak apa, tak timbul pula. Tak dapat, tidak kena terima. Ini Quran.
Ini yang paling kuat. Tak ada yang boleh mengatasi ini. Quran. Yang kata basuh apa, tak ada dalam Quran. Salah satunya dengan air tanah, tak ada dalam Quran. Ada dalam hadis. Mana tinggi Quran dengan hadis. Kemudian kita bukan ada Quran saja, ada hadis lagi. Berapa banyak hadis? Komentar Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya berhujah bahawa jikalau anjing memang najis, bagaimana Allah akan memberikan, akan membenarkan penggunaannya untuk berburu. Tentu sekali binatang buruan akan diterkam dan digigit oleh anjing perburuan, lalu terkena air liurnya atau peluhnya, sebab dia bukan pergi sentuh, dia bergelut. Bila bergelut, kenalah air liur dia, kenalah peluh dia, semua kena. Allah bukan sahaja membenarkan penggunaan anjing untuk berburu, malah mengira tangkapannya sebagai sembelihan yang sah. Tak sempat sembelih, kira sah, boleh makan. Binatang buruan yang ditangkap oleh anjing jika mati, dibenarkan kita memakannya walaupun tidak disembelih dan disama. Terlebih dahulu, ini menunjukkan anjing bukan sahaja sejenis binatang yang suci zatnya, malah sejenis binatang yang sangat istimewa menurut Al-Quran. Sebab binatang lain tak disebut, anjing yang disebut. Memang pun istimewa pun anjing ni. Baik, kita pergi lagi. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Ini kita masa tak sempat dia. Kita ringkas-ringkaslah. 2.513. Imam Bukhari dan lain-lain juga mengemukakan satu riwayat Ibnu Umar yang menunjukkan anjing adalah sejenis binatang yang suci. Ibnu Umar berkata, anjing-anjing kencing masuk dan keluar dalam masjid di zaman Rasulullah SAW. Tetapi mereka, yakni para sahabat, tidak merenjis pun tempat di mana terkena kencing dan tapak kaki anjing-anjing itu. Ini dalam Bukhari. Komentar, jika anjing memang najis, tentulah para sahabat tidak akan membiarkannya keluar masuk begitu di dalam masjid. Mereka pasti akan menghalaunya keluar daripada masjid. Para sahabat bahkan tidak merenjis pun tempat-tempat yang dipijak dan terkena kencing anjing. Ini menunjukkan anjing tidak najis pada pandangan mereka. Yang orang-orang yang kata najis itu bekas anjing itu, dia pergi itu dengan penyekuk tu, bawa buang pasir bekas, sampai begitu sekali. Yang sahabat-sahabat ni dalam masjid, bukan di rumah, dalam masjid. Yang keempat, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh beliau sendiri, Imam Ahmad dan lain-lain juga menunjukkan anjing adalah binatang suci seperti binatang-binatang lain yang suci. Bermaksud, Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki nampak seekor anjing sedang memakan tanah yang basah kerana dahaga. Maka orang itu pun mengambil khufnya lalu mencebuk air dengannya untuk diberikan kepada anjing tersebut. Orang tadi terus meminumnya kepada anjing tersebut sehingga ia puas. Allah berkenan kepada perbuatan orang itu, maka kerananya dia memasukkannya ke dalam syurga. Jadi bantu anjing tu sampai orang tu masuk syurga kerana bersimpati dengan anjing. Ini mana satu segi mana mulia tu, ada nilainya. Kalau tidak, biarkan saja dia matilah. Ini tidak. Tolong benda yang macam ni, yang sangat tidak disukai oleh orang ramai ini, masuk syurga. Komentar, Imam Bukhari berpendapat Allah tidak akan berkenan kepada perbuatan seseorang yang salah di sisinya. Nabi SAW pula tidak menjelaskan tentang jadi najis atau tidak khuf orang itu kerana anjing telah menjilat air di dalamnya. Dia tak ada cerita. Apa yang ada di dalam hadis ini ialah sanjungan dan penghargaan daripada Allah kepada orang tersebut kerana budi baiknya terhadap anjing yang dahaga. Itu yang ada. Para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Malik dan lain-lain cukup sedar dan amat mengetahui tentang dalil-dalil berupa hadis-hadis yang menjadi pegangan golongan yang mengatakan anjing itu najis. Bukan mereka tak tahu, mereka tahu, tetapi mereka memahaminya dan memakainya tidak seperti yang difahami dan dipakai oleh golongan itu.
Antara alasan yang digunakan pakai oleh pihak Imam Bukhari, Imam Malik dan lain-lain dalam persoalan ini adalah seperti berikut. Ini panjanglah. Sebenarnya ini satu proses di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada maksud yang lain berhubung dengan anjing ini. Sebab pada masa itu orang Yahudi boleh dikatakan memelihara anjing. Suka sangat. Di rumah mereka ada anjing. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengikis semangat umat yang terjajah. Sebab orang-orang Arab ni bergantung dengan orang-orang Yahudi. Dari segi ilmu mereka ahli kitab, dari segi ekonomi mereka lah yang memegang ekonomi di Madinah. Biasalah bangsa terjajah ni bangsa yang tidak kuat dari segi ekonomi dan politiknya, mereka akan terpengaruh dengan bangsa yang lebih kuat. Biasa begitu. Nabi SAW nak menghapuskan semangat itu. Maka Nabi SAW di peringkat awalnya mengatakan sesiapa yang memelihara anjing 2 qirat amalannya tiap hari akan kurang. 1 qirat tersebut sama ke Uhud. Jadi tak maulah pelihara. Sesiapa yang pelihara anjing kalau kena jilatannya kena basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah, kami nyusah tu. Jadi tujuan dia sebenarnya nak suruh sahabat-sahabat itu berhenti. Dan maksud di sebaliknya sebagai seorang pemimpin dan ahli psikologi ialah nak memerdekakan umat Islam. Jangan pula kadang-kadang bangsa yang hina, bangsa yang terjajah ni, benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan kemajuan itu pun dikaitkan. Misalnya, kenapa dia maju? Sebab dia pakai seluar pendek. Padahal seluar pendek tak ada kena-mengena dengan kemajuan dalam perniagaan. Tapi kita nampak dia maju, dia kaya, dia berpakaian begitu. Sebab itu bangsa-bangsa yang terjajah ni, dia seseorang yang benda tu pakai necktie, pakai coat, itu menyebabkan mereka maju. Padahal tidak begitu. Itulah yang hendak dikikis, dibuang oleh Nabi SAW dari jiwa sahabat-sahabatnya sehingga mereka betul-betul jadi merdeka. Bila sudah merdeka, faham, Nabi SAW bagi peraturan yang lebih ringan. Sebab itulah Imam Abu Hanifah kata 3 kali saja basuh. Itu kemudian dia daripada berat kepada ringan. Ini proses hukum yang mana kalau kita tak faham, kita tak nampak apa. Kita pegang satu, tak tengok ini dalam satu proses yang ada maksud yang tersendiri. Kalau sesiapa pelihara anjing, malaikat tak masuk dalam rumahnya misalnya. Siapa nak pelihara anjing? Jadi tak pelihara lah, habis selesai. Kalau bertemu dengan anjing, bunuh semua anjing mula-mula. Kemudian dia semakin ringan, bunuh yang hitam sahaja. Kemudian yang hitam pun dilarang bunuh. Dia kata mali walil kilab hiya ummatun minal umam. Kenapa aku nak sibuk dengan anjing? Ia juga satu umat, kejadian Allah juga. Ada maksudnya tersendiri. Jadi sudah sampai maksudnya, dia kata begitu. Ini kena tahu proses perkembangan hukum Islam. Itulah cara mereka pegang, ya. Ya. 2.5, 23, 17 itu. Jika memelihara anjing itu terlarang secara mutlak, tentu sekali para sahabat tidak memeliharanya. Jadi kita nak tengok sahabat ni ada pelihara ke tidak. Selepas kewafatan Nabi SAW. Tetapi berdasarkan asar para sahabat, terbukti mereka memelihara anjing dengan tujuan menjaga tanaman, binatang ternakan, kepunyaan mereka. Termasuklah sahabat-sahabat seperti Abu Hurairah, Adi bin Hatim, Abu Tha'labah Al-Khushani dan lain-lain yang meriwayatkan hadis-hadis tentang perlunya dibasuh 7 kali bekas jilatan anjing, atau amalan seseorang berkurang pada tiap-tiap hari sebanyak 1 atau 2 qirat kerana memelihara anjing. Sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis itu pun juga pelihara. Ini menunjukkan ada anjing-anjing tertentu yang dimaksudkan itu. Ialah kalau anjing, pelihara anjing, duduk gigit orang, tak ada pasal kalau macam tu. Untuk apa pelihara anjing? Tapi kalau anjing yang cerdik betul, dia senyap. Dia senyap. Orang yang tidak bersalah, dia tak ganggu. Cuba tengok, kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat kita ni, di airport apa, anjing punya besar dibawa oleh polis, dia senyap. Bila ada dadah, sibuk dia, pergi bawa polis tu pergi kepada beg. Ini anjing yang cerdik, ada gunanya, ada faedahnya, ada nilainya. Bukan untuk membanyakkan anjing untuk menggigit orang ramai. Apa gunanya begitu? Tentu bukan itu maksud Nabi.
Di antara bukti bahawa bukan hukum membasuh bekas yang dijilat anjing sebanyak 7 kali itu sudah mansukh ialah Abu Hurairah yang meriwayatkannya sendiri tidak memakainya. Abu Hurairah lah yang meriwayatkan hadis 7 kali basuh tu, tapi dia sendiri tak pakai. Dia tak pakai itu, menunjukkan ia sudah mansukh. Jadi betul lah apa yang kita kata tadi, daripada berat kepada semakin ringan. Ada maksud yang tertentu. Bila maksud itu sudah tercapai, selesai. Apabila ditanya fatwa dia kata tak perlu. Sebenarnya dalil paling kuat menunjukkan mansukhnya hukum itu ialah kebenaran Allah di dalam Al-Quran untuk memakan binatang yang ditangkap oleh anjing perburuan tanpa menyebutkan selepas menyamuknya atau membasuhnya sebanyak 7 kali atau 3 kali. Tak ada sebut dalam Quran. Rasulullah SAW juga tidak menyebut apa-apa tentangnya. Kebenaran Allah itu pula tersebut di dalam surah Al-Quran yang paling akhir diturunkan kepada Nabi SAW. Inilah pegangan Imam Bukhari, Malik dan orang-orang lain yang sependapat dengan mereka berdua. Kemudian yang kelima, satu pengajaran besar daripada sikap Islam daripada menangani persoalan anjing ini peringkat demi peringkat jika dilihat dari perspektif Imam Bukhari ialah jati diri sesuatu bangsa yang saya sebut tadi. Bacalah sendiri ya, kita tak sempat ni. Yang keenam, keistimewaan anjing semakin terselah di zaman moden ini apabila ia telah terbukti dapat digunakan untuk pelbagai maksud yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sendiri. Di zaman ini anjing digunakan untuk mengesan penjenayah, dadah, orang-orang yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan dan lain-lain. Di kawasan-kawasan bersalji seperti di Eskimo pula anjing-anjing digunakan untuk menarik kereta luncur salji. Anjing diakui semua pihak sebagai sejenis binatang yang boleh diajar dan dilatih untuk pelbagai maksud, dan kenyataan ini ditegaskan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kamu ajar mereka, yakni anjing-anjing itu, dengan ilmu, sebahagian daripada ilmu yang Allah ajar kepada kamu. Sekarang ni siapa kamu tu? Siapa kamu? Tidakkah asalnya ditujukan kepada orang Islam? Tapi mana ada orang Islam yang pandai mengajar anjing? Mengajar kuda pun tak pandai. Mengajar anjing mana sampai boleh dijual dengan harga berpuluh-puluh ribu? Mana ada? Padahal dalam Quran kata Allah ajar kepada kamu tu, sepatutnya kamu umat Islam. Tapi yang boleh orang kafir boleh. Kita guna juga. Bila terlibat dengan anjing, itu yang pakai serban besar, si yang bawanya polis. Yang Islam, yang Melayu tak mau, takut. Sebab apa? Sebab terikat dengan satu fahaman, tidak terbuka. Padahalnya boleh mencari rezeki. Imam Abu Hanifah kata boleh jual anjing, tapi oleh kerana dalam mazhab Syafi'i tak boleh jual anjing, tak boleh beli. Mahal macam mana, bijak macam mana, bagi saja. Takkan macam tu. Bukan main lama nak melatih anjing tu, nak bagi saja. Ini pun masih khilaf lagi sebenarnya. Kalau benda tu ada manfaat, kenapa tak ada nilainya, tak ada harganya? Sepatutnya ada nilainya, ada harga. Patut orang beli berpuluh-puluh ribu pun. Memang ada maksud. Runtuhan bangunan selalu berlaku sekarang ni. Bangunan bukan setingkat dua, berpuluh-puluh tingkat. Di bawah runtuhan dia boleh kesan tu ada yang hidup, dia boleh kesan. Tengok peranan anjing. Sekarang ni orang mengajak anjing nak merompok bank pun boleh. Sampai begitu anjing ni. Sebab dia binatang ikut apa yang orang ajar saja. Dia pergi rompok bank tanpa tuan dia, tak tahu siapa tuan. Boleh diajar. Inilah sejenis binatang yang boleh diajar. Allah kata Allah ajar kamu. Sepatutnya orang Islam yang melebihi orang lain ke depan, tapi orang Islam terbelakang. Saya ikut Quran. Kalau orang kata nak kembali kepada Quran dan sunnah, dia mengejek orang Islam sendiri. Itu susah. Sebab apa? Dia ta'assub dengan satu mazhab. Ini masalahnya. Bukan tak boleh mazhab itu, tapi kalau ta'assub sangat merugikan. Kena tengok ni tempat salji ni, orang-orang yang hidup di salji ni kan situ pun kena dakwah juga, mereka pun kena Islam juga. Mereka pakai luncur salji tu,
anjing yang bawa tu. Kuda tak mampu di situ. Kuda tak mampu. Unta tak boleh situ, unta. Anjing. Kalau kita duduk fikir ini basah ni, kena najis, kena samuk 7 kali, kan susah. Susah tu. Jadi kita kena fikir sebenarnya dalam Islam ni apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang menguntungkan, apa yang merugikan. Sebab ini urusan dunia. Bukan urusan dosa pahala, urusan dunia. Dalam keadaan seseorang itu menganggap anjing adalah najis, bahkan najis mughallaz, bagaimana dia akan dapat mengambil manfaat daripadanya dengan selesa? Bagaimana pula dia akan maju dalam ilmu dan seni melatih anjing untuk pelbagai maksud dan tujuan? Tetapi kalau kita mengikut pendapat Bukhari, maka kita tidak akan ketinggalan di belakang bangsa-bangsa lain di dunia ini dalam mendapatkan ilmu dan seni yang istimewa ini. Tapi kita tak mahu. Kita tak mahu. Inilah sikap umat Islam di zaman yang mundur ini. Itulah, saya rasa masa pun sudah banyak ni, sudah makan masa lebih lah. Dan yang satu lagi tu sila baca sendirilah. Ini contoh saja ya. Banyak lagi yang lain dan saya rasa hanya setakat itulah untuk kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Masih Yusuf. Sedikit prosesi jawab. Sekali lagi kepada soalan perkhidmatan nombor 0113568076 So soalan yang ada di sini banyak juga, Ustaz. Apa? Dari Mas'udi dan Harun minta penjelasan. Dan perempuan boleh mengajarkan haji, boleh melakukan kita mengajarkan haji kecuali tawaf. Bolehkah sa'i dah dia suci barulah tawaf? Dan hadis sunnah jamaah. Kenapa berlaku tuduh mundur tentang kebenaran pemahaman mereka tentang sunnah jamaah? Ada beberapa tadi. Yang pertama tadi tentang apa? Kita ambil lah pilih-pilih pasal banyak sangat kan. Mohon penjelasan tentang tafsiran surah Al-Waqiah. Yang pertama, yang kedua mana tadi? Okey, ada yang Mas'udi dan Harun, yang kedua perempuan haid. Itu panjang juga. Ya, ada beberapa soalan yang dikemukakan di sini. Antaranya ada pihak yang bertanya tentang ayat dalam surah Al-Waqiah 79. Tafsiran ayat la yamassuhu illal mutahharun, itulah yang dimaksudkan. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegangnya, maksudnya memegang Quran mengikut kebanyakan ulama, melainkan orang-orang yang suci atau disucikan. Ya, di sini antara punca khilaf itu. Imam Bukhari pakai dan orang-orang yang sependapat dengannya bahawa la yamassuhu itu bukan kembali kepada Quran yang ada ni, tapi kembali kepada Quran di Lauh Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun bukan makna orang yang bersuci, yang ada wudu dan tidak berhadas itu, tetapi malaikat. Malaikat. Setengah-setengah ulama mengatakan la yamassuhu tu Quran. Mana Quran yang ada adalah al-mutahharun tu mana manusia. Manusia tak boleh memegang Quran itu kecuali dalam keadaan suci, maknanya ada wudu ataupun dia kalau berjunub sudah mandi junub, begitu. Kita nak tengok sekarang ni mana yang lebih kuat, lebih menarik. Imam Bukhari pegang dengan ayat itulah antaranya pegangan dia yang mengatakan perempuan ini boleh pegang Quran, boleh baca Quran.
Sebab dia kata, cuba tengok ayat sebelum itu. Satu Quran ni kita kena tengok ayat sebelum dan selepasnya. Ia membicarakan tentang apa? Kalau kita baca daripada fala uqsimu bimawaqi'in nujum, baca daripada situ sampai selepas itu, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Ini duduk bicara tentang Quran dalam kitab maknun. Kitab maknun itu Lauh Mahfuz. Dan dia cerita tentang alam cakrawala ni, bagaimana sistem Allah menjaga dengan kukuh, teguh, tidak boleh diceroboh. Artinya dia nak cerita Quran ini terjamin. Sebab apa? Tidak boleh ada campur tangan daripada syaitan di tengah-tengah jalan itu, tak mungkin. Sebab apa? Ia dikawal dengan rapi. Malaikat-malaikat yang bawa tu, syaitan mana boleh pergi dekat. Jadi yang bawa itu tentu al-mutahharun, iaitu malaikat, bukan syaitan. Tujuannya nak meyakinkan kita bahawa Quran ini terjamin daripada Allah, bukan ada campur tangan atau gangguan daripada syaitan-syaitan di tengah-tengah jalan itu, tak ada. Sementara nak sampai kepada kita, malaikat yang bawanya dengan betul-betul terkawal. Itu maksudnya. Kemudian kita tengok satu. Yang kedua kita tengok la yamassuhu illal mutahhar. Itu la tu la apa? Kalau tengok dari sudut ilmu nahwu, la apa? Zahirnya kita tengok la yamassuhu, bukan la yamassahu. Ini bukan la nahi, tapi la nafi. La nafi, la nafi memberi makna tak boleh. Kalau la nahi memberi makna jangan. Di sini bukan jangan, tak boleh. Allah kata ia tidak boleh disentuh, Quran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Jelas sekali, tengok Heraklu, Nabi SAW hantar kepada dia, boleh sentuh. Orang kafir sekarang ni bila-bila masa boleh sentuh, tak ada jadi apa pun. Orang yang tak ada wudu, kalau dia nak sentuh, bagi orang yang kata tak boleh pun, dia boleh sentuh. Tapi tidakkah Tuhan kata tak boleh sentuh? Jadi di sini sudah ada pertentangan. Tak boleh tapi boleh. Macam mana? Menunjukkan bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksud. Sebab kalau manusia memang boleh, boleh pun sentuh. Kalau kita kata tak boleh, itu bercanggah dengan kenyataan. Jadi tak nak kita kata ini bukan berkenaan dengan manusia, tapi berkenaan dengan malaikat. Yang ketiga, al-mutahharun, kepada orang yang belajar ilmu saraf. Itu sirah apa? Perkataan apa tu? Mutahharun. Itu isim maf'ul daripada tahhara. Maksudnya yang disucikan. Manusia ni disucikan. Tak ada suci. Sebab itu kita mari kotor, kita berhaid, kita berjunub, kita batal air sembahyang. Sebab kita ni tidak suci. Makhluk yang kejadiannya disucikan apa? Malaikat, bukan manusia. Dalam Al-Quran dia tak kata la yamassuhu illal mutatahhirun. Dia tak kata begitu. Tapi yang ada illal mutahharun. Mutahharun itu lebih sesuai dengan malaikat, bukan dengan manusia. Itu pendapat Imam Bukhari. Jadi dia ada alasan dia sendiri. Bagi orang yang mengatakan itu berkenaan dengan Quran, dia bercanggah tu. Tuhan kata tak boleh sentuh, hakikatnya boleh sentuh. Kemudian perkataan yang digunakan itu mesti ada maksudnya. Takkan saja-saja disucikan. Adakah kita manusia yang disucikan? Tidak. Yang disucikan, yang tak ada dosa, ialah malaikat. Itu yang sesuai. Tengok kepada ayat sebelum dan selepasnya juga berkaitan dengan alam lain, bukan berkaitan dengan Quran ini. Jadi banyaklah perkara-perkara yang seumpama ini. Jadi sebenarnya dari segi hujah, dari segi dalil lebih kuat sebenarnya ya Imam Bukhari dan lain-lain yang mengatakan boleh perempuan itu memegang Al-Quran. Yang tadi tak perlu. Yang tadi perlis. Assalamualaikum Ustaz. Semua orang Islam khususnya di Perlis dan negeri-negeri lain di Malaysia ini mendakwa masing-masing berpegang kepada manhaj sunnah wal jamaah. Kenapa berlaku tuduh-menuduh tentang kebenaran kefahaman mereka tentang sunnah wal jamaah? Ya, sebenarnya baru-baru ni kita telah
buat satu seminar bincang tentang ini. Sebenarnya bagi saya satu saja masalah, satu saja, tak faham benda ni, iaitu bahawa dalam akidah ni ada usul, ada furu'. Itu saja tak faham. Sebab itu saya kata, kalau nak buat contoh ini macam ubat yang saya bagilah, ambil ubat ni sebiji saja, sebiji, selesai masalah. Bahawa dalam akidah pun ada usul dan furu'. Yang kita duduk berkelahi, duduk bertelaga, tuduh menuduh, sebab tak faham yang itulah. Kita kata akidah ni semuanya usul, tak ada furu'. Itu silap. Itu silap. Yang sebenarnya yang usul memang tidak ada percanggahan. Furu' ada percanggahan walaupun dalam akidah. Selagi dia furu', walaupun berkenaan dengan akidah, masih boleh lagi khilaf, berbeza-beza. Sepatutnya tak timbul masalah tuduh menuduh begitu. Dan masih lagi ahli sunnah untuk nak kata keluar daripada Islam tu jauh sangat tu, jauh sangat. Masih lagi ahli sunnah. Sebab kita tengok Asy'ariyah dengan Maturidiyah, umumnya masyarakat ni Malaysia ni pakai Asy'ariyah dan Maturidiyah, tak ada khilaf dalam masalah akidah. Dalam seminar baru ni saya kemukakan ada sebenarnya 40 lebih percanggahan di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kedua-dua ni boleh terima satu sama lain, padahal kan ada khilafnya. Kenapa boleh terima? Sebabnya khilaf itu dalam furu', bukan dalam usul. Begitu juga khilaf antara Salafiyah dengan Asy'ariyah dan lain-lain, sepatutnya diterima begitulah. Memang ada pun perbezaan, tapi perbezaan itu dalam perkara apa? Dalam perkara furu'. Bila furu' selesai, memang boleh pun. Yang tidak boleh khilaf ialah dalam perkara usul. Dalam perkara usul, itu saja secara ringkasnya lah. Saya rasa itu sajalah untuk pagi ni ya.